Itu masalah behavior lah, yang masalah tingkah laku dan perlu saya tegur maknanya bukan saja vape ni, sebenarnya banyak termasuk dadah sintetik dan juga salah laku sosial, termasuklah seksual bebas dan sebagainya. Ini sebenarnya ialah eksperimen yang digunakan banyak oleh remaja. Maknanya bukan pasal vape saja. Assalamualaikum. Okey, salam subuh, salam tengah hari, salam maghrib, salam isyak. Tak kisahlah bila-bila pun salamnya. Janji korang tengah tengok ni salam apa, kau sambut jelah salam tu. Welcome back to Hitam Putih Kehidupan. Saya bersama dengan Datuk Nana ni, host saya yang cantik manis. Allah, lemah lembut. Hari ni je dia baru puji. Dekat luar dia. No. Awak Datuk okey Datuk Sihat, alhamdulillah. Baju lawa lah. Ada baju lah. macam-macam butang lah, color-color ni macam ni. Warna-warni. Warna-warni kehidupan. Kita kan hitam putih. Saya memang gairah tengok. Gairah Gairah. Gairah ni ada banyak tu. Tapi hari ni kita nak cerita gairah dia. Gairah apa? Bukan gairah pasal nafsu. Dia nak, tapi dia sebenarnya dia ada pun, nafsu juga. ada juga tu. Tapi bukan pasal seks, bukan. Tapi ni gairah tentang benda-benda yang nampak berkepul-kepul. Berkepul-kepul. Kita nak cerita pasal gairah asap. Okey, gairah asap ni kita nak cerita pasal rokok versus vape. Gairah asap. Apa beza rokok dan vape? Tapi sekarang ni saya tengok ramai orang guna vape tu. Ramai. Dia lebih bagus daripada rokok. Ya ke? Pada saya sama je dua-dua. Mana pula boleh sama? Yang ni liquid, yang itu tembakau, ada candu. Ya ke? Tapi kita busuk, ada bakar. Ya, tapi vape tu dia orang terus hisap kan? Hisap je. Yelah, ada tapi asap. Kandungan dia liquid. Yelah, tapi bukan sama. Mana bahan, sama? Bahan. Boleh bahan sama? Ya, rokok tu tembakau campur dengan candu. Ya, tapi pada saya baik pergi dekat exhaust lori je. Steam juga. Tapi pada saya dua-dua bahayalah. Bahaya ada kesan yang memudaratkan. Tapi hari ni kita ada tetamu nak cakap pasal ini. Tak payah nak bertekak dengan Datuk ni. Datuk ni kau hari-hari kat sini bertekak je kerja dia. Kita ada orang yang tahu pasal benda ni tu. Siapa? Dia adalah Profesor Dr. Sharifah Izzat daripada UKM. Assalamualaikum. Pada UKM Apa pangkat dia ni doktor ni nak cakap pasal ni? Apa pangkat dia? Kau baca lah kat sini. Pangkat dia. Pensyarah dan pakar perubatan Jabatan Kesihatan Masyarakat UKM, Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Datuk. Dia dekat HQM. Dia orang yang pakar dan dia orang yang boleh bercakap pasal hal ni. Banyak Datuk menulis dan berkongsi pelbagai artikel kesihatan. Ya. Presiden Kelab UKM Bikers. No. Bawa motor. Presiden mesti boleh bawa motor. Presiden Pertubuhan Kebajikan Penunggang Malaysia. Motosikal lah. Ingat penunggang apa tadi? Bukan penunggang agama bukan Bukan. Hebat Prof. Okey Prof, boleh tak Prof cerita sikit tentang orang kata perbandingan rokok dan vape? Ya. Okey, terima kasih Datuk Rosham, Datuk Nana kerana menjemput saya kepada podcast kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bagi yang cuba yang terbaik lah untuk semua masyarakat untuk rakyat-rakyat, untuk siapa yang merokok dan juga siapa yang vape lah yang mungkin, dan juga mereka yang teringin untuk merokok atau teringin untuk vape kita nak bagi beberapa pendapat je lah kita sharing session. Jadi kalau ikut rokok ni dan juga tembakau ni kita gunakan dalam rokok tu. Jadi dalam rokok ni sebenarnya kita ada gulung tembakau, daun tembakau. Jadi daun tembakau ni siapa yang tanam? Dulu kita juga yang tanam. Malaysia dulu satu masa ketika kita gunakan tembakau untuk ekspor Jadi dia jadi jana ekonomi. Tapi sekarang dah tak ada. Bukan Malaysia yang buat, tapi banyak negara lain, contoh Indonesia dan juga China, Vietnam, mereka masih jadi pengeluar tembakau pada kapasiti yang beza-beza. Antara yang terbesar sekarang ialah China lah. Dan of course ada lagi negara-negara mungkin dekat Europe dan sebagainya. Tapi kita sekarang dah tak pengeluar. Okey, balik kepada rokok tu. Apa benda rokok tu? So rokok ni ialah tembakau yang selalunya dia digulung dan selalunya kalau yang moden ni dia ada filter dalam tu jadi rokok ni bila kita bakar kita kena bakar dia akan bakar dalam temperature ataupun suhu yang tinggi.
Jadi itu ialah catch dia. Bila dia bakar dalam suhu yang tinggi, dia menyebabkan of course terbakar tu terbakar lah. Bila terbakar ni, dalam tembakau ni pun untuk menyedapkan lagi tu, dia ada macam-macam chemicals dalam tu, termasuk juga gula. Dan juga gula, sugar dia ada tambah. Dan juga lebih kurang 7,000 bahan kimia yang dalam tembakau ni. Jadi berapa ribu, Prof? 7,000. Prof memang saya suka je. Dia Prof lah. Ini tak memang sampai 7,000 banyak 7,000 sangat. Dan ini hanya kita boleh analyse kalau kita menggunakan teknik-teknik kimia dan sebagainya untuk melihat berapa jenis, berapa bahan dalam tu. Tapi lebih kurang 7,000. Ini documented boleh rujuk lah, siapa-siapa yang melihat ni boleh rujuk. Dan antara lebih kurang 7,000 tu, 2,000 lebih kan dikatakan sebagai bahan-bahan yang boleh menyebabkan karsinoma ataupun kanser boleh berlaku. Jadi daripada kajian-kajian dilakukan banyak negara Mak Saleh, of course kita juga di Malaysia telah, dan ini dilakukan oleh banyak society profesional yang menyatakan memang rokok ni ada kaitan dengan kanser. Paling utama ialah kanser paru-paru lah. Kanser paru-paru, tapi dia sebenarnya boleh menyebabkan kanser di mana-mana, perut, tekak, mulut, otak, semualah kalau ikut GIT dan sebagainya. Jadi dia antara penyebab kanser yang utama. Okey. Berbalik pada rokok ni tadi, jadi kalau boleh kita tak nak orang merokok, tapi isunya kita telah bukan saja kita lah, secara global sudah syarikat-syarikat rokok terbesar yang besar ni kita bagi sebagai big tobacco contohnya banyaklah kan, BAT, JTI, PMI dan sebagainya, semua adalah syarikat-syarikat tobacco yang besar. Mereka telah mengeluarkan atau menghasilkan rokok ni dalam tempoh masa yang lama. Jadi banyak negara yang telah membeli daripada syarikat-syarikat ini, bukan sekarang, bukan maknanya baru tahun lepas dulu kita beli, daripada dulu lagi. Jadi dia telah menyebabkan, dia telah membayar cukai yang besar kalau dia nak bawa masuk rokok tu. In a way, setengah negara kita kadang-kadang bergantung pula kepada cukai dia. Ini secara umum dan Malaysia juga kita menerima cukai daripada tembakau ni. Jadi apa yang berlaku, rokok-rokok ni setelah dalam masa yang tempoh yang lama ni telah ada berlaku evolusi yang baru tak baru pun lebih kurang 10 tahun telah ada satu keluaran baru, sebab dia orang kata okey, rokok tembakau ni bahaya, okey, kanser. Sekarang ni apa cara lain di mana kita masih boleh menggunakan tembakau ni atau nikotin ini tetapi tidak ada pembakaran, sebab kita cakap tadi bakar tu yang bahaya tu kan, bakar tu yang menyebabkan paru-paru kita hitam dan sebagainya. So teknologi tu telah dihasilkan oleh satu farmasis China mula-mula, di mana tembakau ni dia bukan bentuk daun tembakau, dia bentuk liquid atau cecair, dan kita panggil tu cecair nikotin. Maknanya tembakau tu dihasilkan dalam bentuk liquid pula. Dalam bentuk liquid pula. Maknanya liquid tu sebenarnya daripada tembakau. Ya, daripada tu tembakau. pasal saya kata di sama bahannya. Sabarlah. Okay. Maknanya baru saya tahu ni, maknanya liquid tu dihasilkan daripada tembakau. Bukan liquid ambil campur-campur air, gula apa, tak ada. Tak. Dia mesti ada nikotin tu. Nikotin tu, liquid nikotin tu sebenarnya daripada tembakau. Tapi sekarang ada teknologi sintetik nikotin lah, tapi teknologi asal tu sebenarnya daripada daun tembakau tu. Cara dia banyaklah di-press dan sebagainya sampai jadikan cecair tu. Jadi cecair ni yang dipanaskan, dia tak bakar, dipanaskan pada suhu sekian tu, kuranglah daripada bakar ni, dan kita hisap gas. Ataupun wap atau aerosol daripada yang liquid tu, itulah yang dikatakan sebagai vape. Jadi kalau ikut WHO contoh, Pertubuhan Kesihatan Dunia dibagikan kepada dua. Satu ialah vape di mana tidak ada tembakau, satu lagi ENS dipanggil sebagai e-cigarette. E-cigarette ni yang ada tembakau. Tapi e-cigarette tapi untuk kita punya podcast ni kita samakan semua sebagai vape lah untuk mudah orang faham lah. Tapi dari segi teknikal sebenarnya tapi dia orang faham tu yang satu lagi tu dia ada macam pendek macam tu. Betul. Dia cocok dalam tu, dia bakar dalam tu. Tapi itu still pembakaran tu kan. Kalau dia panaskan aja dia tak bakar. Dia punya temperature tu lain. Temperature dia lebih rendah. Jadi bila dia tak panaskan dalam suhu yang tinggi untuk terbakar, untuk terbakar tu, dia panaskan aja, dia tidak ada pembakaran. Bila tidak ada pembakaran, kesan dari segi health adalah kurang berbanding dengan rokok yang kita bakar. Okey, itu secara umum. Okey, apa isu yang berlaku di beberapa negara, termasuklah saya rasa sebagai Malaysia, sebab kita banyak sekarang ni influx of vape dan sebagainya, sampai satu tahap tu kita susah nak bezakan antara vape yang dikatakan sebagai legal dan juga ada juga vape ataupun e-liquid ni yang dibawa masuk secara kita kata secara haram lah, maknanya dia tak melalui cukai. Dan isu dia ialah sekarang di Malaysia, oleh kerana tidak ada regulasi, dia menyebabkan vape yang dijual ni macam-macam, bercampur-campur lah. Ada yang vape yang macam bagi saya bahaya, sebab kita tidak ada penilaian kualiti dari segi liquid tu.
Itu yang menyebabkan dia bahaya. Kalau kita lihat di beberapa negara, kita cerita akademik lah. Apa yang kerajaan nak buat tu saya serahkan kepada kerajaan lah. Kita tidak ada kapasiti, tapi kita terangkan pada siapa yang lihat podcast hari ni. Kalau contoh beberapa negara yang maju, contoh seperti UK, Jepun, Australia, New Zealand, banyak. The list is long. Ramai yang menggunakan teknik e-cigarette ataupun vape ni untuk membantu perokok bertukar kepada bahan kononnya lebih selamat, which is vape. Tapi ini hanyalah untuk mereka yang merokok, mesti orang merokok dan juga tak boleh berhenti secara biasa. Apa secara biasa ni ialah sama ada cold turkey, dia terus berhenti gigil lah 6 bulan dia baik sendiri, atau dia menggunakan NRT, nicotine replacement therapy, macam gum, patches dan sebagainya. Ada banyak dijual. Termasuk di Malaysia kita dah jual over the counter. Dulu kena pakai prescription, susah orang nak dapat. Kena jumpa doktor, farmasi. Kadang-kadang dia pergi farmasi tak ada lah apa semua, dia orang kecewa kan, jadi dia orang tak teruskan. Tapi sekarang kita dah jual over the counter. Ini masa zaman Menteri Kesihatan kita yang lepas lah, Khadijah Mauludin, dia dah keluarkan daripada akta racun. Bila dia dah keluarkan daripada akta racun 1952, kita dah boleh beli over the counter dekat farmasi. Kita pergi farmasi, kita minta je, atau kita boleh ambil daripada ni, kita boleh beli ni Coret lah, apa benda-benda yang gam apa semua tu lah. Jadi tapi kita tak pasti benda tu boleh berjaya ke tidak. Maksud saya memang kajian kata berjaya, tapi ramai orang tak comply. Dipakai sekejap lepas tu dia macam fras. Sebab problem dia apa tau Prof? Kena beli lah. Bukan kena beli tak ada masalah. Bila kita kunyah gam tu, tak ada asap. Tak puas. Tak ada. Kalau kunyah tu, kalau kunyah berasap. Saya rasa laku. Betul. Sebab dia memang macam chewing gum Dia macam chewing gum. Dia kata kita boleh berhenti isap okok lah. Saya pun pernah lah cuba, tapi saya cuba tak ada asap. Kadang-kadang bila saya nak pergi overseas kan, kita kan nak isap okok kan, macam long distance punya flight kan, pakai legam tu. Pakai legam tu. Okey. Janji orang okok ni lain, perangai dia lain. Perangai dia lain kan. Jadi tembakau tu yang menyebabkan addiction tu. Dia ada addiction tu apa, ketagihan Ketagihan dan ketagihan ni bukan tembakau. saja dari segi kita rasa fizikal, mental kita macam nak tengok. Dia memang ada ketagihan fizikal. You bangun, you berdebar-debar, you mesti nak dapatkan benda tu, you gigil kau tak dapat. Lepas makan. Itu sebenarnya ialah ketagihan. Ketagihan ke habit? Ketagihan lah. Ketagihan. Dan kita ketagihan ni dia boleh meningkatkan dos tembakau yang kita hisap tu. Maknanya contoh mula-mula start mungkin masa dia budak-budak mungkin 3-4 batang aja satu hari, tapi lama-lama dia meningkat 1 kotak. Kalau dia mungkin stres, contohnya ada orang kan dia perlukan kick tu sebab dia contohnya drive lori, contoh dia drive panjang, dia perlukan concentration tu. Jadi tembakau ni membantu dia. Jadi kadang daripada 1 kotak dia naik 2 kotak contohlah. Jadi ini dah ketagihan teruk lah, kita panggil sebagai ketagihan teruk. Jadi orang macam ni kadang-kadang dengan NRT tu dia tak jalan. Dia macam tak cukup kick tu. Hand to mouth tu tak ada, dia tak rasa pegang benda tu, dia tak nampak asap kepul-kepul, dia tak rasa high tu. Tak boleh ke macam dia tak puas tu. Maknanya kalau dia buat lori contoh kan, dia pasang satu pipe dekat exhaust lori tu, dia sedut. Baik letak exhaust tu dekat mulut. Betul? Apalah Prof. Saya setuju dengan Prof. Aku bagi cadangan ni Dato'. Dah cadangan tu betul lah Prof jawab. Baik, sedut je daripada exhaust tu. Lagi puas. Dah keluar tak ada bibir. Exhaust tu panas, tinggal gigi je macam ni kan. Jadi itulah perbezaan antara rokok dengan vape. Dan kerajaan pun pernah orang kata dulu mengharamkan. Dan sekarang ni dia kata boleh kata dia kembali balik. Ya, jadi itu menimbulkan satu isu lah sebab kita faham vape ni bukan selamat. Kita bukan cakap vape ni bagus. Kena faham kita tak galakkan vape. Sebenarnya dua-dua sebenarnya tak bagus sebab dua-dua tu sebenarnya ada tembakau dan juga nikotin. Satu tu adalah nikotin. Cuma kalau orang yang merokok, untuk yang merokok especially rokok tegar ni, maknanya 1 kotak 2 kotak, daripada dia merokok yang membahayakan diri dia, keluarga dia dan sebagainya tu, biarlah dia berubah kepada in a way macam tembakau. It's not tembakau nikotin yang lebih dikatakan selamat. Ini bukan saya cakap banyak kajian sebenarnya, paper-paper Cochrane review yang mengatakan actually vape ni sebenarnya lebih selamat berbanding dengan rokok. Tetapi mesti vape yang terkawal. Maknanya vape yang tak ada dadah, tak ada diacetyl, dia ada banyak risiko juga. Jadi bukan sembarangan vape yang kita boleh beli. Apa yang berlaku masalahnya bila kita macam kerajaan luluskan ni, kita takut ni lah banyak remaja yang tersangkut pula vape. Dan kita tak nak tu berlaku. Dia bukan untuk orang yang bukan perokok sebenarnya. Vape ni ada bahayanya dan
Masalahnya bila dia beli online, dia beli entah mana-mana dealer ni, kadang-kadang orang campur dadah, orang campur macam-macam kimia. Ada tu yang buat kat belakang dapur je kan. Dia campur tambah vanila, dia beli kedai. Yang tu yang kita sekarang susah nak ni Prof. Betul. Jadi perlu ada regulasi. Itu yang kata akta tu penting tu. Dan sekarang ni pula Prof, vape ni senang nak didapati. Betul. Maknanya budak-budak senang sangat dapat. Itu yang silap tu, ada pula truck yang jual vape kan. Yelah, sebab dia nak market dia punya produk kan. Bila cakap dia tu, maksud saya vendor-vendor ni, ada yang vendor in a way berlesen, yang dibayar pada majlis, yang dia memang ada sijil dan sebagainya. Dan ini kita kata mudah-mudahan lah dia akan menjual juga vape atau produk yang telah disertifikasi, maknanya yang in a way status dia lebih selamat lah. Beza itu masalahnya yang kita risaukan tu. Sebab contoh dekat UK, macam saya cakap tadi, Datuk, orang kat sana gunakan tembakau, dia orang yang perokok dia suruh vape. In fact orang yang pregnant pun dia suruh vape. Dia sebenarnya vape ni, apa yang Prof cakap ni, korang nak tahu semua. Sebenarnya vape ni dibuat untuk mereka mengurangkan hisap rokok dan terus berhenti hisap rokok. Dan kalau boleh, vape tu nanti satu hari nanti pun berhenti. Betul. Berhenti. Yes, betul. Tapi sekarang ni problem dia satu lah Prof. Budak-budak sekolah semua kan boleh hisap vape. Betul. Sebab kalau macam zaman-zaman saya dulu, kita orang boleh kena tangkap dengan cikgu. Betul. Kalau kita hisap rokok dalam tanda belakang sekolah, kita datang macam tak ada apa-apa, tapi cikgu boleh bau. Vape nak bau kat mana? Tak ada bau. Jadi cikgu tak boleh tangkap. Betul. Dan dia orang bawa pun kita tak tahu. Tak tahu dalam bukit kan. Betul. Dan itu ialah isu implementasi dan juga enforcement. It's not pasal isu vape tu sebenarnya. Dia isu enforcement. Kita tidak ada enforcement dari segi tu. Ada enforcement kita, walaupun kita ada akta sana akta sini, banyak vape haram, haram atau illegal atau tak boleh sini yang masuk ke Malaysia. Ini menyebabkan black market kita besar. Bila black market ni besar, dia jual. Dan apa yang, sebab ialah kita kadang buat kajian kan, kita tanyalah perokok, orang yang isap vape, penjual dan sebagainya. Dia kata dia orang pun tak suka dengan yang penjual-penjual yang budak-budak sekolah ni, sebab ini merosakkan bisnes dia. Kena faham lah, yang banyak niaga vape kat Malaysia ni, kita bisnesmen orang Melayu. Dia orang pun tak suka orang yang jual vape kepada budak-budak apa semua, sebab dia kata merosakkan bisnes dia orang. Dan dia orang, kalau dia orang tahu, dia orang akan cuba macam warning lah, jangan jual kat budak-budak ni. Memang sepatutnya tak boleh jual kat budak-budak. It has never meant to be sold for youngsters. Betul. Global, you pergi mana-mana conference tentang benda ni, semua orang cakap sebenarnya yang sama. Malaysia boleh. Yalah, tapi sebenarnya tak boleh. Malaysia boleh. Nasib baik saya dah berhenti isap rokok. Ya ke? Ya ke? Percaya ke? Jadi anak-anak yang siapa yang tak merokok tapi dia vape, tak payahlah, berhentikanlah. Tak perlu sebenarnya vape ni. Dia hanya untuk betul-betul yang ketagihan tu. Yang tak boleh berhenti secara NRT tu, okey lah, mungkin you boleh berhenti cara vape. Tapi sekarang dia orang kata kalau tak isap vape, budak-budak muda tak ada style. Dah jadi style pula. Dia dah jadi lifestyle dah. Tak, dia macam ni kalau kita tengok masa zaman-zaman budak-budak sekolah dulu. Kalau kat sekolah tu semua orang nak ada nama. Manusia ni dia suka ke depan, menonjol. Jadi kadang-kadang dia menonjol dari segi pelajaran, pelajar terbaik. Tapi kalau dia tak pandai akademik, kadang-kadang dia buat benda-benda yang macam yalah nakal-nakal ni untuk menonjolkan diri dia. Betul. Jadi sekarang ni bila dia isap rokok, dia rasa macam dia kehadapan lah. Betul. Kehadapan. Biasanya kat sekolah kalau isap rokok ni budak nakal. Betul. Budak nakal. Tapi budak nakal ni penting juga kat sekolah. Betul. Kadang-kadang kita ada enemy datang pada sekolah sana. Budak nakal ni kena ke depan. Ke depan. Kan. Tapi kadang-kadang ni ini dah dikatakan apa ni, perwira yang tak didendang. Yang tak disanjung pun. Tak disanjung. Sebab apa, bila hujung-hujung tahun yang akademik tinggi je naik terpentas. Habis budak-budak jadi badang yang ni tak diiktiraf. Itu masalah behavior lah, yang masalah tingkah laku. Dan perlu saya tegur, maknanya bukan saja vape ni, sebenarnya banyak termasuk dadah sintetik, dan juga salah laku sosial, termasuklah seksual bebas dan sebagainya. Ini sebenarnya ialah eksperimen-eksperimen yang digunakan banyak oleh remaja. Maknanya bukan pasal vape saja. Dia akan eksperimen. Besok kalau saya kata saya nak bawa satu teknologi baru atau budaya baru yang mengatakan saya pakai ni letak kat dahi, orang pun akan buat juga agaknya, sebab itu ialah benda yang bawa dia ke depan kan. Macam Datuk cakap lah. Tapi itulah, ini balik kepada mak ayah jugalah kan. Didikan agama ke, didikan etik dia, civil dia dan sebagainya. Tapi Prof kata tadi macam rokok tu bahaya. Rokok memang bahayalah. Habis boleh jual dekat kedai-kedai, boleh beli. Kan? Okey. Kalau bahaya, kalau benda tu ada fatwa mengatakan rokok ni haram. Kan? Betul? Haram. Betul? Rokok vape pun haram. Vape pun haram kan. Tapi masalahnya ialah macam kita asap ni makanan jin. Betul. Okey, jadi masalahnya benda tu boleh beli.
Kan. Tak kena tangkap pun. Betul. Sebab dah dijual. Dan itu masalahnya. Kenapa nak jual? Maknanya kau katakanlah pihak kerajaan nak kata. Tapi saya heran okey, contohnya berhenti merokok. Merokok membahayakan kesihatan. Merokok boleh begini-begini. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang mana perbelanjaan dia berpuluh-puluh ataupun ratus juta untuk kempen berhenti merokok. Kan senang, jangan jual rokok je. Betul. Kenapa tak buat macam ni, Prof? Patut Prof lah cakap. Saya ni orang, siapa nak dengar cakap saya? Memang kita dah cakap dah. Dan itu bagusnya GEG ataupun tobacco bill yang nak keluar ni. GEG apa? Generation Endgame tu. Generation Endgame. Ataupun kita kata tobacco bill lah. Kita cakap sebagai akta tembakau yang baru nak keluar. Akta. So diorang dah bentangkan di parlimen dan akan dibentangkan lagi insyaAllah tahun depan lah. Dikatakan tahun depan. Di mana cadangan daripada kerajaan, specifically sebenarnya masa zaman Kari Jamaluddin lah, dibawa pula oleh sekarang ni YBMK yang terbaru, Dr. Zaliha, ialah untuk kita ban rokok dan juga ban vape. Itu cadangannya. Bagusnya ialah kita bila ban rokok, maknanya tak adalah rokok tu dijual. Maknanya balik kepada apa yang dicadangkan Datuk. Saya rasa nak ban ni memang susah. Betul. Kan? Saya rasa senang saja. Okok ni satu kotak jual RM100. Betul. Naikkan harga macam dekat negara jiran Singapura contohnya kan, dekat UK. Okok dia mahal nak mampus. Tapi ada isu tu Datuk. Isu dia tak ada rokok haram, atau ada tapi dalam dos yang kurang. Di Malaysia, almost 50 to 60% of rokok yang dihisap oleh orang. Especially lelaki lah, 50 ke 60% adalah rokok haram. Itu menunjukkan apa? Daripada tiap-tiap 2 orang yang merokok, 1 tu ialah rokok haram. Mana datang rokok haram ni? Tang tu kan. Siapa yang bawa rokok haram ni dalam Malaysia? Kan. Jadi banyaklah kalau kita tengok artikel-artikel tu, dinamik tu terlalu besar. Salah satu antara penyebab yang selalu dinyatakan kenapa Malaysia banyak rokok haram, pasal kita ni banyak laut keliling. Jadi susah. Habis negara lain tak ada laut? Ada, tapi dia punya enforcement kuat. Pasal kadang-kadang dia masalah enforcement lah ni. Enforcement lah. Kalau kita boleh kawal tu, maknanya rokok haram ni tak ada isu. Sebab kita sebenarnya, untuk pengetahuan Datuk dengan Datuk Nana, cukai untuk rokok tembakau kita dah naikkan 5 kali. Kita adalah antara negara yang paling tinggi cukai tembakau. Tetapi isu dia bila kita naikkan tu, orang berhenti beli rokok halal, dia pergi beli rokok haram. Sebab murah. Baru tu dah saya cakap, masalahnya rokok haram berapa persen tadi Prof cakap? 50 ke 60%. 50 hingga katalah 50% lah. Maknanya kerajaan dah rugi dari segi cukai kat situ. Memang. Alang-alang rugi kat situ. Saya rasa ada sumber pendapatan untuk kerajaan, untuk negara kita dari segi benda lain. Haramkan je rokok ni. Jangan jual. Ini masalahnya, rokok bahaya kesihatan, buang duit buat kempen, tapi rokok boleh beli kat mana-mana pun. Saya berani cakap sebab saya perokok. Saya merokok daripada umur saya 17 tahun. Lepas SPM, hari ni habis SPM, besok saya isap rokok. Hebat. Sebab kat sekolah saya disiplin, tapi habis SPM saya isap rokok, besok tu saya isap rokok. Terus sampai hari ni saya isap rokok. Dia patut kena terus sekolah tu. Jadi tak boleh isap rokok. Berhenti sekolah aja isap rokok. Dia tak boleh keluar sekolah. Prof. Dia kena sambung. Masalahnya Prof, saya ni akademik tak bijak. Kata best student. Best student benda lain. Kan? Benda lain. Saya co-curriculum best student. Co-curriculum best student Datuk, kalau katakan contohlah kan, kerajaan kata rokok diberhentikan penjualannya. Peduli apa dengan syarikat-syarikat rokok? Dia orang dah buat berbilion-bilion ringgit dah. Dan berbilion-bilion ringgit dia jual rokok. Dia jual rokok, lepas tu yang tukar rawat kerajaan Malaysia juga. Kerajaan yang keluarkan duit buat hospital, kerajaan yang rugi banyak. Sebab apa? Syarikat tu untung, kerajaan rugi. Kalau tak ada syarikat rokok tu, tak adalah kurang lah pesakit tu, makna kerajaan balance balik. Setuju sangat. Setuju kan? Betul. Itu yang kita balik nak, kalau boleh memang rokok ni diberhentikan. Saya kalau tak ada rokok nak beli, saya tak nak isap apa. Cuma isu dia sekarang ni, kita ada lebih kurang berapa juta perokok? 21 lebih kurang, latest is about 22% perokok lelaki. General maknanya perempuan campur lelaki. Kalau lelaki saja is about 40%. Itu data lama lah. Data yang terbaru is about 22%. Itu ialah lelaki campur perempuan. Adalah perokok Malaysia. So kalau kita ada 33 million penduduk di Malaysia, 22%, almost 22%, ini adalah perokok. So berjuta lah juga. Kita berhentikan rokok, katalah kita berhentikan total, mana dia orang nak pergi?
Macam mana dia nak isapkan, dia nak dapat. Itu yang tobacco bill ni, masalahnya dia nak ban rokok dan juga vape. Jadi bila rokok dan vape ini di ban dua-dua, perokok ni dia dah tak ada option. Ini yang kita takut dia akan pergi ke black market, satu, black market vape, black market rokok. Itu ataupun yang kita takut. dadah lain. Atau dia pergi ke benda lain yang lebih bahaya. Lebih bahaya. NRT tu memang dah ada. NRT tu teruskan. Kita bukan cakap NRT tu tak bagus. NRT tu bagus. Cuma kadang-kadang dia tak comply. Macam Datuk cakap lah, kadang tak cukup kick lah, dia tak ada asap lah, hand to mouth tu tak ada lah, dia macam tak cukup power lah. Jadi dia balik kepada rokok. Dan banyak kajian ni, bukan cerita kosong ni, memang banyak kajian dalam menunjukkan macam tu di negara lain lah. Jadi apa yang kita propose lah, apa yang kita harap, maknanya you ban katalah rokok, you bagi option untuk orang vape. Sampai satu tahap baru kita cakap jangan vape pula. Maknanya kita buat secara gradual, ada penurunan, jadi orang ada peluang untuk berubah kepada benda yang lebih selamat. Contoh, maknanya Prof kata vape tu lebih selamat. Ini keluar daripada mulut Prof daripada kajian, betul. Kajian macam daripada kajian mengatakan vape lebih selamat. Mestilah vape itu dia macam kira diluluskan lah oleh kementerian. Betul, ya, diregulasi lah. Diregulasi. Dan kita kena mengelakkan, kalau kita betul nak berhenti sokok, kalau nak ada yang tengah vape ni, maknanya kena cari betul-betul yang diluluskan lah, ibarat diregulasi. Cuma kita tak regulasi, itu isu dia. Beza dengan UK dia kita ada tak ada regulasi kita lagi. tak ada regulasi lagi. Itu yang bahaya dia. Itu yang kita cakap dengan saya lah, contohnya bercakap mana-mana kan, saya cakap regulasi lah. Kita dah ada excise tax, kita dah ada cukai excise. Maknanya kita dah charge tiap-tiap mililiter e-liquid tu, kita dah charge 4% bagi balik pada kerajaan. 4% tiap-tiap mililiter. Tapi isu dia sekarang ni, siapa yang nak tentukan kualiti tu pula? Contoh dekat UK, dia ada something what they call MHRA. Dia macam sirim lah, maknanya dia check kualiti ni bagus. Kalau ada dadah ke benda, dia denda siapa yang masukkan benda tu. Maknanya you bukan boleh saja-saja jual dekat UK ke benda. Malaysia tak ada lagi. Dan kalau dekat EU, dekat Europe dia ada TPD, sama jugalah, konsep yang sama. Jadi dia check, tak boleh ada bahan kimia luar, tak boleh ada dadah, mesti begini-begini, labeling betul apa semua. Sekarang ni Malaysia tak ada, dia main masuk je. Jadi itu yang kita takut. Jadi kita tak tahu. Kadang-kadang vape tu ada macam-macam flavor kan. So betul. Itu boleh tak, orang kata campuran dadah tu boleh automatik lah. Boleh. At the moment boleh. Itu yang kita pun seriau tu, kita bertakut. Saat lagi kita cakap kurang bahaya, dia kata saya ni dah paru-paru beraya apa semua. Sebab kita tak tahu apa dia buat. Dia buat kat dapur dia ke benda kan. Wah, maknanya yang kes-kes paru-paru beraya tu memang benda yang tak elok lah dia buat vape tu. Prof cakap tadi lah, mungkin kandungan Contoh sikit bagi, kan ada baru ni ada berlaku wabak E-Vali dekat US. Di Pavali adalah E-Vali. Wabak. Dia macam Pavali memang di Pavali boleh lepas. Tak, E-Vali. Dia lah berkaitan tentang paru-paru, macam paru-paru rosak atau berair. Dan wabak ni berlaku dekat US, lebih kurang 70 orang mati ya. Dan daripada kajian postmortem dia dan kajian dilakukan oleh CDC Amerika mengatakan bahawa ramai yang penghisap vape yang menggunakan tu ialah vape, banyak yang pakai vape haram. Isu ni bila vape haram dia punya vape tu atau e-liquid tu dicampur dengan dadah. Jenis dadah tu nama THC. Dadah ni masalahnya untuk jadikan benda tu pekat, dia campur pula dengan satu jenis vitamin E asetat. Vitamin E asetat ni tak pelik, kita semua perempuan banyak pakai untuk parut lah, bagi muka cantik lah benda. Dan kita boleh makan benda tu, kelapa sawit apa semua kita boleh makan. Tapi masalahnya bila dia campur dadah ni, dia campur dengan vitamin E tu untuk jadikan pekat jus tu, itu yang orang hisap dalam paru-paru. Dalam vape tu, bila dihisap dalam paru-paru dia bocor, terbakar. Boleh bocor? Boleh, sebab vitamin E tu dia menyebabkan sel lemak dalam paru-paru kita tu larut. Jadi berlubang-lubang lah kawan tu. Jadi mati, ada yang sampai 70 mati, dia perlukan lung transplant dan sebagainya. Jadi yang berlaku di Malaysia, adakah mungkin dia juga pakai produk yang telah tercemar ni? Wallahualam, mungkin kita pun tak tahu. Tapi masalahnya mana nak cari vape yang yang kita tahu yang elok, tak elok. Betul, tak ada regulasi lagi ni. Itu yang saya kata, bagi pendapat saya lah, ada setengah-setengah vendor yang memang berdaftar dengan majlis, dia memang ada kedai. Selalunya bagi pendapat saya lah, dia orang ni memang legit sikit lah, sebab dia memang berdaftar, dia bayar cukai dan sebagainya. Selalu dia akan ambil produk yang regulated, maknanya yang dia juga jual ke UK. Produk kita sebenarnya banyak dijual di seluruh dunia. Termasuk di UK.
Dan kita mendapat income, termasuk yang developer of this e-liquid, kita dapat income daripada tu. Tapi isunya banyak juga vape haram yang datang ni daripada beberapa negara lah. Kita nak namakan banyak sangat, tapi paling besar mungkin China dan sebagainya, banyak yang masuk Malaysia. Kita tak tahu kualiti dia. Dan dia orang boleh order online. Sampai 50 mg per mil. 50 mg per mil tu besar tu dos tu. Boleh paru-paru bocor tu kalau you tak biasa hisap macam tu. Kalau you memang perokok tegar tu lain cerita lah. Jadi kalau dekat UK contohnya, dia hanya benarkan 20 mg per mil. 20 mg per mil is about satu kotak punya dos nikotin dia, tembakau dia. Jadi dia akan gunakan 20 mg per mil tu untuk beberapa hari contohnya lah, untuk sampai orang yang rokok dia tahulah untuk regulatekan macam mana. Tapi isu dia sekarang, kalau kita tak ada labeling yang betul, kita tak ada check quality tu, itulah balik pada regulasi tu, kita tak tahu apa yang kita jual sebenarnya kat Malaysia ni. Kita jadi segiau lah, takutlah juga kan, apa yang korang hisap ni, sat lagi paru-paru awak pula bocor kan. Itu yang kita takut tu. Jadi kita pun harap tobacco bill ni datang awal lah, supaya benda ni dapat dikongkong kan. Jadi maknanya kita dah dapat conclusion sekarang ni, rokok lebih bahaya daripada vape. Oh yes, Rokok lebih bahaya daripada vape. Betul. Tapi kalau boleh korang kat luar sana, ya kalau korang perokok, bolehlah beralih kepada vape. Tapi make sure vape yang korang dapat tu vape yang... Tapi vape pun ada isu juga di Malaysia ni, sebab tak diregulasikan. Carilah campuran bahan tu. Biasanya yang mahal tu okey. Yang mahal. Berapa harga vape ni sebenarnya? Saya tak isap vape. Berapa harga vape? Dia mula-mula tu mungkin mahal sikit sebab dia kena beli dia punya alat tu, alat elektronik tu kan. Alat elektronik tu pun kalau belilah, itulah daripada syarikat yang mungkin berdaftar ni, sebab dia maknanya dalam 100 lebih lah. Betul. Untuk 120. mula-mula. Lepas tu dia punya liquid tu tak berapa mahal. Dia punya liquid tu dia boleh just macam tambah. Dia jimat. Yalah, aku pun isap vape jugalah sebab saya isap rokok lama sangat. Jadi sekarang ni bila aku isap vape, sebenarnya memang betul lah, rokok ni makin berkurangan. Mulut aku tak adalah bau rokok. Jadi badan aku tak ada bau rokok. Jadi aku selesa dengan orang. Jadi vape ni sebenarnya kalau satu yang dia punya flavor tu, dia boleh tahan seminggu. Tengok orang lah. Maknanya jimat lah. Jimat lah vape ni. Saya pernah beli satu vape ni tahan 3 tahun Datuk. Sebab tak isap. Sebab tak isap. Memang jimat lah. Jadi maknanya vape ni, kita kalau boleh kita nak digantikan kepada mereka yang perokok, gunakan vape. Tapi pastikan vape yang betul, liquid yang betul tu, supaya dia tak memudaratkan. Betul. Tapi kalau you boleh berhenti secara biasa, contoh maksud saya cold turkey, maknanya terus berhenti gigil-gigil ke, ataupun you nak pakai NRT, contohnya mungkin gum, patches dan sebagainya tu, you cukup, maknanya mungkin you bukan penagih tegar lah kan. Dah cukup, okey lah, tak payahlah you pakai vape. Tapi untuk setengah-setengah orang yang mana NRT tu saja tak cukup, macam Datuk kata lah, tak nampak asap lah, tak dapat rasa pegang lah, dia kena yang pakai vape tu ataupun e-cigarette tu untuk kurangkan dia punya ketagihan. Lagi banyak asap tu lagi nampak gempak. Macam tu dia punya definasi dia. Definasi dia macam orang kena yang apa benda yang Arab jual tu? Shisha tu kan. Hookah tu. Kan? Shisha pun sama dia tembakau. Dia pun tembakau, betul. Tapi itu pun ada bahaya dia jugalah. Tapi pasal itu kan macam susah nak alih-alih besar kan. Orang tak heran sangat. Yang kita takut ni dia pergi ke remaja tu. Tapi shisha ni dia punya hisap dia lagi kuantiti lebih betul, besar. Dan juga bahaya sebab air tu bercampur-campur. Kalau salah seorang daripada you lah, contohlah, katalah ada penyakit yang boleh masuk dalam air tu kan. Lepas tu pas-paskan, orang tu pun mungkin kena lah. Dari segitulah. Kalau vape you pakai you je kan. Sepatutnya lah you tak share-share kan. Dari segitulah pula kan. Tapi vape ni bagus Tok. Ni Prof. Vape ni jadi bahan pewangi. Sebab dia ada flavor. Flavor tu pun kena hati-hati sebab orang ada setengah orang. Alah, semua tak boleh lah Prof. Tadi Prof kata okey. Bukan. Saya terangkan semualah. Kita kena buat judgement ni. Dalam vape ni atau e-cigarette ni selalu kita letak propylene glycol. Satu ada vegetable oil, dan kadang-kadang untuk bagi shock tu dia orang letak perasa. Itu yang perasa strawberry lah, mango lah, vanilla lah, macam-macam segala macam lah, sampai berbelah-belah berpuluh-puluh perasa apa semua. Ini pun ada isu contohnya dekat negara US dia ban setengah-setengah perasa sebab dia kata setengah-setengah perasa ni boleh menyebabkan orang lebih banyak batuk dan sebagainya. Jadi dia ban, dia hanya benarkan beberapa saja. Dia hanya benarkan mentol, perasa tobacco, ada satu lagi kayu manis ke tahap apa benda, dia ada 3. Jadi yang lain tu dia tak benarkan. Sebab dia kata bila banyak perasa ni dia menyebabkan remaja-remaja yang tak rokok pun nak vape juga sebab bau-bau dia sedap lah semua-semua kan. Dari segitu pula.
Tapi ada juga kajian lain, dia ada pros. Yalah, semua benda ada pro and con kan. Betul. Ada kajian lain menunjukkan bila you ban yang flavor ni, dia menyebabkan budak-budak ni pasal tak cukup, tak ada benda yang menyebabkan dia macam berminat, dia balik-balik pada rokok yang lebih bahaya tu. Tang tu pula. Jadi untuk kita pun kalau you dah biasa mungkin dengan perasa yang sesuai, contohnya you dah pakai mango, you shock dengan mango tu, you pakai mango je lah maknanya kan. Tu dah bagi saya dah okey lah tu. You tak perlu tukar banyak sangat. Flavor ni sebenarnya dia menyebabkan remaja tu ketagihan kepada flavor tu pula. Tapi rokok pun ada flavor sekarang. Betul, mentol lah semua kan. Mentol tak, rasa strawberry ada. Ada sekarang macam sigar yang kecil-kecil tu kan pun ada rasa. Yalah. Ada rasa vanilla, ada semua. Ini semua bisnes lah. Betul, bisnes marketing. Itu yang kadang-kadang dia nak ban tu. Tapi bila ban, ada kajian yang menunjukkan bila dia ban semua tu, orang balik pada rokok balik lah. Sebab dia dah tak ada benda yang bagi dia shock kan kepada vape tu. Okey, ada tak kemungkinan, ini saya punya fikir lah Prof. Ada tak kemungkinan, okey, bila beratus-ratus tahun manusia ni hisap rokok. Jadi maknanya syarikat rokok ni dah buat berbilion-bilion keuntungan. Betul. Tiba-tiba keluarlah rokok vape ni kan. Vape ni keluar tiba-tiba. Tadi Prof kata tak ada regulasi lagi. Tapi macam mana reporter tu boleh tulis yang vape ni lebih bahaya daripada rokok? Adakah syarikat rokok tu dia macam mengupah wartawan untuk menulis vape tu lebih bahaya, tapi Prof kata tadi vape lebih okey daripada rokok. Yalah. Tapi itulah bergantung pada vape. Kerana bisnes tadi dah mengganggu kan. Okey, contohnya Prof kan, remaja hari ini kan, remaja ni dia orang dah tak isap rokok dah. Dia orang semua isap vape. Memang vape. Jadi maknanya syarikat-syarikat rokok ni dah mengalami kerugian yang besar. Betul. Tapi mungkin dia buat propaganda yang kata vape ni begini, vape ni begini. Okey, vape yang kata yang tak diiktiraf dari regulasi tu okey memang, tapi diorang rokok tu dah memang salah, merosakkan, tapi masih ada lagi sambutan daripada media yang mengatakan rokok tu okey. Ini apa cerita ni kan? Betul, yalah. Macam mana media mengatakan rokok tu okey sedangkan rokok tu tak okey? Yalah. Kita tak ada kemungkinan tu ada. Kemungkinan tu ada, tapi saya buat masa ni belum ada baca apa-apa artikel atau laporan yang mengatakan bahawa Big Tobacco ini cuba membunuh vape. Apa yang saya baca ialah setengah-setengah Big Tobacco Company dia juga beralih kepada vape. Sedangkan awalnya baru. Sedangkan vape ni sebenarnya asal dia sebenarnya ialah pengeluar-pengeluar industri kecil. Termasuk di Malaysia mungkin bisnesmen orang Melayu dan sebagainya. Dan ini bukan unik untuk Malaysia. Beberapa negara lain bila saya pergi conference kat luar negara, dia kata pengeluar-pengeluar vape di negara contoh Itali dan sebagainya ialah pengeluar-pengeluar industri kecil. Bila industri kecil, government dia kadang-kadang benarkan juga sebab memang dia orang bertujuan untuk betul-betul berhenti daripada rokok dan bukan daripada Big Tobacco. Maknanya bukan company Big Tobacco. Tapi betul, sekarang Big Tobacco pun ada yang dah beralih kepada pengejual vape sebab dia tahu vape ni macam sekarang tengah trend. Dan contoh peralihan dan juga ada yang dah mengeluarkan produk yang satu lagi beza sedikit dengan rokok, iaitu heated tobacco products. Mungkin saya sentuh sikit, dia bukan vape, dia ialah sejenis bahan. Macam contoh di Malaysia ni dijual IQOS. Kalau di setengah negara dipanggil sebagai Glow. Company yang lain tapi dipanggil Glow. Kat Malaysia IQOS company yang lain lah. Dia punya company ni pun beza-beza. Macam ditawan kita lah. Orang Sepanyol ambil sini, orang UK ambil sini, orang ni ambil sini. Kita diambil oleh IQOS. Ada negara lain diambil oleh syarikat lain dipanggil Glow. Ini ialah heated tobacco product. Ada beza dengan vape. Vape dalam dia ialah cecair nikotin. Heated tobacco product dia ialah tembakau dipanaskan. Rokok ialah tembakau dibakar. Heated tobacco product contohnya IQOS atau Glow ni dia ialah tembakau dipanaskan. Dia tak bakar juga. Dan dia dipanaskan dan kita hisap dia punya again lah asap tu. Isu dia Jepun contoh kita tunjuk Jepun. Dan Hong Kong juga ke arah situ, Taiwan pun ke arah situ. Dia ban tak galakkan vape. Dia tak galakkan vape, contoh Jepun dia tak galakkan vape, tapi dia benarkan import heated tobacco products. Dan apa yang kita lihat sekarang ni daripada kajian,
menunjukkan bahawa ramai daripada rakyat Jepun banyak juga rupanya yang merokok tau. Apa ni, Jepun ni perokok sebab dia ada JTI, Japan Tobacco International. Sebab dulu kalau katakan kita naik Japan Airlines, dia orang masih merokok dulu dalam ni. Dulu kan dalam kapal terbang dibenarkan merokok tahun 70-an. Tunggu terbakar je. Lepas tu bila semua dah tak benarkan, tapi Jepun masih lagi isap rokok kat dalam flight. So kerajaan dia pandai, dia dah tukar kepada heated tobacco products. Heated tobacco product yang masa saya cakap tadi lah, dia macam rokok semua tu, dia pakai tobacco stick, masuk cucuk situ, jadi orang hisap tobacco stick tu tapi tidak ada bakar, dia panaskan tembakau. Daun tembakau tu masuk dalam tu, dipanaskan. Pun tidak ada pembakaran, dan rakyat dia, bilangan perokok dia menurun dengan mendadak. Menurun dengan mendadak sebab ramai daripada orang muda dia berubah kepada heated tobacco products tu. Ni, saya rasa tapi kenapa dia tak benarkan apa ni vape, Prof? Dia benarkan tapi dia tak galakkan benda tu sebab dari segi dia tinggikan lagi yang betul, heated tobacco product ni nampak lebih elegan satu. Lepas tu dia punya risiko dia kurang. Ya. Pasal dia dah pre-pack, dia tak boleh macam vape kita boleh buka-buka, campur ni, campur tu, tukar. Dia memang macam tu. You boleh tukar dia punya stick je. Saya rasa Jepun bijak. Kebijaksanaan Jepun ni sebab daripada perokok memang tega. Jepun ni kuat merokok, jadi dia tak tukar kepada liquid. Dia tukar kepada pemanasan tembakau. Jadi maknanya daripada pembakaran dia tukar kepada pemanasan. Dan mungkin lepas ni dia akan tukar kepada vape. Maknanya dia ikut tahap je. Betul. Mungkin itu strategi dia, tapi apa yang bagus yang kita lihat itulah bilangan kadar perokok sana menurun dengan mendadak. Ramai orang berubah kepada kononnya something which is a bit safer. Isu ni di Malaysia, heated tobacco product ni pun ada. Kita ada kedai-kedai vendor yang jual IQOS dan sebagainya. Isu dia dari segi kos, dia mahal. Dan dari segi kick tu tak tahulah kurang. Saya punya sampel banyak dia kata kurang. Kick. Saya ambil sampel kat saya je. Kurang. Sampel kita ratus-ratus lah dia, kan. Dia macam dia kalau isap yang tu, dia asap dia dah macam nak mampu menarik. Yang mana yang heated tu? Yang heated tobacco tu kan. Tapi saya rasa stylo lah tu. Nampak dia stylo. Nampak stylo lah, macam stylo. Orang ada duit. Orang ada duit lah, konon-konon stylo lah kan. Ini semua manusia nak stylo je. Tapi ada jual second hand. Aku beli second hand je tu. Ada juga. Ada. Second hand ada. Pre-love dia jual, memang jual second hand. Satu lagi saya rasa untuk berlaku adil. Saya suka bila Prof cerita pasal Jepun tadi tu. Saya suka dia untuk berlaku adil. Kerana untuk bagi masa kepada penanam tobacco ni untuk beralih kepada penanaman yang lain. Dia bukan sebulan, bukan 2 bulan, dia mungkin 10 tahun, 20 tahun dia punya ni. Jadi maknanya kalau katakan contohnya satu negara tu dia terus terus gunakan vape, maknanya akan kesianlah juga kepada peladang-peladang tembakau tu. Betul. Transition tu. Jadi maknanya bila dia tukar kepada ni, maknanya dia macam signal bahawa satu hari nanti yang ni tak kena ada dah. Yang pembakaran tu dia punya tembakau dia pendek. Kecil. Jadi maknanya kita dah dapat tahu kalau katakan dia tukar kepada rokok kepada ni, pembelian tembakau tu makin menurun. Jadi maknanya petani-petani tembakau ni pun ini bisnes mungkin tak boleh tahan lama ni. Dia orang pun dah ada set. Dia ada set. Maksudnya dia tak bunuh terus. Ya betul, dia tak. Ini benda yang kita cerita pasal ni, tapi kita nak kena cerita pasal orang yang menanam juga. Banyak benda nak fikir. Betul. Apa yang point Datuk tegur tu is very important. Spektrum tu sangat luas ni. Bila kita cerita vape, rokok ni, sebenarnya ada banyak benda yang terlibat. Dia bukan setakat kesihatan. Dia ada political, ekonomi. Contoh, saya bagi contoh Thailand. Malaysia ni kita terletak antara atas Thailand, bawah Singapore. Thailand. Kita kata kenapa Thailand? Tengok Thailand. Thailand pun tak benarkan vape. Nampak sangat vape bahaya. Tapi beza, dia punya objektif ekonomi dia lain. Thailand dia ialah producer untuk rokok dia sendiri. Jadi dia ada monopoli. Kerajaan dia pun ada monopoli blok tobacco tu. Jadi dia kalau boleh dia biarlah orang merokok sebab orang beli dia dapat income sebab dia produce. Walaupun telah ada gerakan-gerakan yang melobi supaya biarlah mereka bertukar kepada something yang lebih selamat which is vape. Tapi kalau kita tengok di Thailand sebenarnya vape tak boleh. Tetapi berlambak aja vape haram yang orang sana masuk. Kalau Singapura beza pula. Singapura memang dia punya population baru 5 juta dan dia telah membentras tobacco ni dari awal lagi. Jadi prevalence atau peratus orang yang merokok, kalau Malaysia katalah 22% yang saya cakap tadi,
di Singapore is less than 5%. Dia memang very small. Jadi dia kalau nak bentras pun macam mudah. Sebab golongan baru-baru ni dah banyak tak rokok dan dah. Populasi pun tak yang rokok itu tua ni senang je kan. Jadi tak sangat tak problem. Prof Datuk saya pernah pergi ke UK, pernah pergi ke Singapore. Kalau saya keluarkan rokok saya tu dia orang macam tengok. Wow. Ni macam bawa bom bukan. Dia macam kau boleh beli rokok ni. Faham tak? Kita bawa rokok daripada Malaysia. Jadi bagi dia orang rokok kat sana kan mahal. Betul. Wah, impress lah. Dia impress. Wow. Kau boleh hisap rokok ni Macam saya pergi UK kan. UK pun jarang orang rokok. Betul. Sebab rokok dia mahal mampus ni mahal. Jadi bila kita keluar rokok tu, kita hebat lah. Macam dia tengok lah kata tu rokok jenama yang mahal dia cukup. Wow, ini orang berada ni. Saya pernah ni tahun 90-an lah dulu. Tahun 2000 saya pernah pergi syuting kat sana Lepas tu bila kita syuting kat sana faham lah kita pun duit tak banyak kan syuting kat London kan. Jadi kita perlukan extra. Extra ni kenalah orang putih. Dan tangan cari extra Melayu orang putih. Jadi mana nak cari orang putih ni? Jadi cakap mana nak cari yang kita orang ada bajet ni. Alah tak payah bajet. Kat Banding kau ada rokok kat sini. Lepas tu dipanggil homeless. Bagi rokok. Homeless ni yang lawa-lawa. Lawa-lawa lah homeless ni lawa-lawa kan. Jadi dia bagi rokok je. Tak. Bagi rokok. Okay, duduk sebelah saya pun peluk. Tapi bila saya peluk dia tu, saya kena tahan nafas saya lah. Homeless. Muka lawa tapi busuk. Dah nak yang murah. Yelah dah duit tak ada. Jadi maknanya rokok ni bagi dia orang tak isap sebab rokok ni membebankan dia orang. Sebab tu saya katakan pada awal tadi tu naikkan jaga rokok ni. Yalah, tapi itulah yang balik pada yang saya cakap tu, kita negara Malaysia dah naikkan cukai 5 kali dah. Tapi masih murah lagi. Murah satu, rokok haram banyak. Rokok haram pun senang dapat. Dia segitu kan. Itu yang sudah. Kalau you naik ni pun orang boleh easy get. Tapi betul lah secara logical ekonominya memang kalau kita naikkan kos orang akan kurang demand. Tapi isu ni masalahnya supply dia banyak sangat daripada illicit ni. Kan? Betul. Penguasaan lah. Dia balik pada penguasaan, ialah custom lah semua-semua lah. Semua lah yang kena bandung lah. Tapi walau apa pun sebenarnya kalau apa yang kita bincang ni sebenarnya sama ada rokok atau vape. Bagi conclusion dia dua-dua ni boleh memudaratkan. Ya, betul. Memudaratkan. Tapi untuk at the moment nak keluar daripada ketagihan rokok, bolehlah gunakan vape. Kan? Tetapi vape kena yang regulasi. Yang betul-betul tahu kandungan dia. Tak nak ada campuran dadah atau apa segalanya. Tapi orang perempuan sekarang banyak isap vape ni. Ramai. Itulah sebab dia orang dapat impression yang vape ni selamat. Bukan style. Dan style lah. Yalah betul style. Satu lagi adakah juga dia orang dah jadi addicted tau vape. Addicted lah. Maksudnya kena ada flavor. Sedap. Tak boleh. Dia dah jadi macam rokok ke tu. Kalau dulu-dulu Prof kan. Kalau perempuan tu kalau isap rokok macam semua macam nampak something wrong. Nampak macam something wrong kan. Lepas tu sampai ke peringkat perempuan isap rokok dah biasa. Tapi hari ni vape tergantung kat leher. Tergantung macam pakai perempuan dia macam pakai loket. Dia tergantung dan budaya tu pun dah tak ada masalah. Yang bertudung pun selamba je isap. Tak ada. Sebab benda tu dia macam ada satu gambaran yang wanita kalau bertudung pun tak apa pegang isap vape daripada merokok. Dia dah ada culture tu. Dia dah buat culture tu. Itu sepatutnya budaya tu patut kita kekang kalau boleh lah daripada awal tapi ialah benda dah terajak ni kadang-kadang susah nak tarik balik. Tapi bagi saya lah saya gesa lah untuk siapa yang tidak merokok yang tak ketagih ni tak perlulah vape sebenarnya. Tak ada kebaikan sebenarnya. Jangan start. Udara sihat kita Allah bagi tu itu yang terbaik lah sebenarnya. Tak perlu sebenarnya. Macam Thailand lain ganja pun dah boleh jual. Yes, betul. Dekat kedai. Betul. Tapi ganja tu sebenarnya Prof cakap pasal tembakau punya kajian ganja tu sebenarnya dia di daun kan. Adakah dia bagus untuk apa? Untuk kesihatan? Ganja ni pun ialah banyak-banyak jenis dadah apa semua-semua kan tapi bagi saya personally saya rasa kita tak patut ikutlah model Thailand tu sebab bagi saya lebih banyak harm lebih banyak kemudaratan daripada kebaikan tetapi boleh digunakan untuk perubatan medicinal punya untuk medicinal punya purpose saya rasa itu okey tapi maknanya kena ada prescription lah kena ada ubat kena ada this one satu lagi saya nak tegur yang pasal mungkin vape ni lagi masih pada isu vape ni kalau kita lihat beberapa model contoh dekat New Zealand juga mengamalkan GEG ni Datuk GEG tapi dia ban rokok dia kurangkan kedai rokok bilangan penjualan rokok dos
tembakau dalam rokok pun dikurangkan, tapi dia benarkan vape. Jadi dia benarkan orang beralih daripada rokok kepada vape sampai satu tahap. Di UK, masa saya cakap tadi, yang terbarulah, kita cerita je lah untuk pengetahuan rakan-rakan. Mereka telah buat satu program dipanggil sebagai swap to stop. Swap to tukar, swap to stop. You bagi saya rokok you, I bagi you kit, starter kit vape. Termasuk wanita mengandung, sebab dia kata wanita mengandung kat sana banyak yang hisap rokok menyebabkan bayi peramatang, isu bayi mati semua tu. Jadi dia bagi tukar kepada vape, dia bagilah penerangan macam mana nak pakai dan sebagainya. Sebab ini selalunya memang perokok lah, jadi dia dah tak ada isu lah tembakau kan. Jadi orang tu tukar daripada rokok yang tak elok tu, dia tukar kepada vape. Jadi swap to stop policy tu telah dilakukan di UK. Polisi ya? Polisi. Bukan kempen biasa. Bukan kempen, dia dah jadi polisi. Dah jadi polisi. Ini yang kita nak keluarkan berapa juta untuk beli benda tu, dan dia akan pergi kat hospital tu, dia akan counsel lah. Oh, anda rokok lah, jangan macam rokok. Ni lah, macam apa salah kita buat kat Malaysia, swap to stop ni kan, polisi ni. Kalau macam student-student pun kita bagi apa tu? Kit. Bagi ni untuk belajar dulu kan. Bagi apa tu? Laptop, tablet. Tablet untuk belajar. Jadi untuk orang yang untuk kesihatan kan, kalau kita bagi dia starting kit tu, maknanya kau stop rokok, kau ambil yang ini. Jadi maknanya pelan-pelan lah, tapi dalam setahun dua tak boleh settle lah. Maknanya kita makan kalau masa boleh lah, tapi at least educate. Ada dan ada awareness. Rokok ni haramkan je, senang kan. Haramkan daripada penjualan. Haramkan je. Jadi maknanya kau dah tak ada, tapi kalau dah tak ada kau rokok ni yang biasa yang mahal ni, rokok seludup ni kalau datang senang sikit. Siapa yang isap rokok maknanya boleh tangkap. Contoh contohnya. Okey. Kita haramkan rokok. Tadi Prof kata ada rokok seludup. Okey, fine. Maknanya siapa yang isap rokok selepas ni boleh didenda. Maknanya rokok dah tak ada, dah diharamkan. Siapa yang isap rokok maknanya tu rokok haram lah. Maknanya rokok seludup. Jadi kita boleh denda dia, betul? Boleh denda dia ataupun tangkap. Betul. Maknanya engkau isap benda terlarang. Betul. Benda yang diharamkan. Macam isap dadah lah. Macam tu lah. Betul. Baru boleh berhenti. Betul. Setuju Prof? Setuju. Sebab itu yang dicadangkan pun memang kita akan ban rokok tu. Maknanya kalau dihisap juga rokok haram tu, kita boleh tangkap dia jugalah. Tapi itulah lama-lama dia hilang lah. Tapi kita kena ada jugalah, sebab ada tu yang perokok ni kadang-kadang banyakkan LB40 dan juga orang Melayu kita yang banyakkan yang ketagihan pada rokok tu. So, kalau kita nak hentam dia orang semua penuh lah ini kan, tapi kita kena buat dengan berhemah lah. Yalah berhemah lah. Maksudnya kalau dia orang boleh beralih pada vape ni sebenarnya lebih jimat. Sebab atau NRT lah. Saya perokok dan juga bila vape, tapi sekarang rokok saya dah makin kurang. Banyak kajian menunjukkan macam tu. Sebab walau kita panggil ni sebagai dual user, konsep dual user ni selalu digunakan oleh orang mengatakan, tengok teruk, kau berhenti rokok, kau hisap vape, hisap rokok lagi bahaya. Betul dia lagi bahaya, tapi bila kajian kita lakukan, walaupun dihisap dua, dia punya bilangan rokok tu makin menurun lah. Dia lebih kepada vape, which is safer lah. Dan rokok tu dia turun. In the end dia akan berhenti yang rokok ni, dia akan pergi pada vape tu je. Dan sampai satu tahap kita harap vape tu pun dia akan berhenti. Jadi dia terus tak ada apa-apa tak dalam tu. Nikotin tak ada, tembakau tak ada. Okey, alhamdulillah hari ni aku rasa banyak. Ke arah itu? Saya memang ke arah tu, sebab saya pun kalau rokok pun satu hari tak lebih 10 batang. Tapi jangan cukup tak lebih 10 batang. Dulu memang itu saya tak lebih 10 batang, dan kalau yang jahanamnya bila jumpa kawan. Jangan kata 20 batang, 30 pun boleh pergi. Betul, besok bangun tidur tak ada. Lepas tu balik rumah bini mengamuk, mulut busuk bau rokok. Bising lah semua kan, bising. Anak saya kalau kadang-kadang bila saya balik rumah, saya cium dia tu, apa-apa ni bau rokok apa. Bau rokok. Jadi kita macam leceh rokok ni kan. Tapi okeylah dah ada satu. Tadi masa aku dengan bini aku girlfriend, aku cium dia tak ada masalah pun. Aku isap rokok. Tak payah cakap pasal zaman dulu. Kita cerita yang sekarang. Aku isap rokok kat dulu. Mungkin dulu penggunaan tu tak tinggi macam. Mana boleh tak tinggi masa tu. Tak ada pun dia komplain bau rokok datang. Tak ada pun. Kita buat tajuk ni. Cuba jujur pada awal dulu kan. Aku tak adalah isap rokok. Salah orang perempuan. Menyalahkan. Ni masalah dia Prof. Setiap kali perempuan jadi punca. Macam mana yang hisap ni lelaki? Bila dah kahwin pun semua cakap mulut busuk lah, badan busuk lah. Tu standard lah tu biasa lah. Sekarang ni cerita dia bukan tu. Cerita dia lain. Cerita dia rokok nak bertukar kepada vape dan kemudian berhenti merokok.
Okay, thank you very much pada korang yang semua menonton podcast aku dengan juga Datuk. Dan hari ini Prof yang kita jemput nak cerita pasal gairah asap ni. Gairah asap iaitu rokok versus vape. Dan hari ini kita faham sedetail-detailnya pasal rokok dan juga vape. Jadi kita orang tak galak ke mana-mana. Korang ada otak, korang ada telinga, korang ada mata. Korang boleh fikir sendiri, jangan salahkan kita orang. Aku tak ada nak argument dengan sesiapa, tapi ini pendapat aku, pendapat Datuk dan juga kita panggil orang yang pakar dalam bidang tu untuk bercakap benda ni. Jadi korang timbang-timbang, kena pandang korang lah. Betul. Ya, okay. Jangan lupa saksikan Hitam Putih dalam di YouTube Suhan dan juga Usanita. Ya, terima kasih. Jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum. Usanita.